Alhamdulillah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita dengan rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita dengan keampunan, taufik dan hidayah. Jadi pada bulan ini kita akan lihat lagi tentang tadabbur bagi surah Yasin. Surah Yasin, pada ayat yang pertama, selamanya kita membicarakan tentang kelebihan di dalam membaca surah Yasin. Pada malam ini insyaAllah kita akan sambung lagi tentang surah ayat yang pertama daripada surah Yasin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na fi 'ilmihi fid dharain. Baik, jadi kita masuk pada ayat yang pertama, Yasin. Huruf Yasin ini adalah daripada huruf-huruf hijaiyah, yang panggil huruf muqatta'ah. Ada panggil surah-surah yang muqatta'ah, yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada beberapa surah yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ahnya, huruf-huruf hijaiyah, itu antaranya surah Baqarah, surah Ali Imran, kemudian surah Al-A'raf. Itu semua adalah antara surah-surah yang mana diawali dengan huruf-huruf hijaiyah ataupun surah yang muqatta'ah. Jadi kalau segi maknanya, segi makna Yasin ini, mana hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui maknanya. Mana kita ni manusia, mana terbatas. Kebanyakan ulama-ulama tafsir tidak menafsirkan ataupun tidak menjelaskan. Tetapi bukan bermakna bila kita kata makna itu tak ada bagi terjemahan kita, dia tak penting. Bagi Allah Subhanahu wa taala, mana huruf-huruf ini bagi Allah ada rahsia di sebaliknya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan keseluruhan daripada ayat-ayat itu ada tafsirannya. Tetapi ada huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mana hanya Allah yang mengetahui. Allah sahajalah yang mengetahui akan makna daripada surah Yasin. Dan Yasin ini adalah merupakan salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mana Yasin ini adalah merupakan salah satu daripada nama Allah. Taha, Yasin, dan ada sebagian ulama pula mengatakan ia adalah nama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mana surah atau Yasin ini, kalau segi hukum tajwidnya, dia hendaklah dibaca dengan dua harakat. Dia tak boleh baca Yasin, tak boleh. Kenapa? Dia adalah hukum pada mad tabi'i. Hukum kepada mad tabi'i ataupun mad asli, dia kena baca dua harakat. Dan ada pun sin itu, menurut dia sin, benar hukum dia adalah mad lazim harfi, mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi hukum pada bacaan haf an-nasib, mad lazim itu hendaklah dibaca dengan 6 harakat. 6 harakat. Kalau ditanya boleh baca lebih ataupun kurang.
Maka menurut pendapat kebanyakan para ulama, dari segi kaedah kita membaca kama unzila seperti mana yang diturunkan, maka dia kena baca dengan 6 harakat. Macam mana cara kita baca, mana suara yang kita keluarkan, kepantasan kita baca, itu terpulang. Mana 6 harakat ini ialah 6 kali gerakan jari, 6 kali gerakan jari. Jadi orang dia kena baca dengan 6. Yasin, itu kalau kita qaf, Yasin. Baik, kalau kita nak sambung Yasin wal Qur'anil Hakim. Baik, menurut kepada bacaan daripada Asim, bacaan daripada Asim, mana huruf sin itu kalau dia nak sambung, kalau kita nak sambung boleh mana kita baca dengan berbaris di bawah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu menurut kepada satu riwayat, di mana bacaan ini ialah daripada Ibnu Abbas. Menurut bacaan Nas Ibnu Asim, dia membaca dengan sin dari bawah. Jadi dia ada 5 qiraat di sini kalau nak sambung. Yang pertama bacaan Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi bacaan Kisai dengan Ibnu Katsir, dengan bacaan Ibnu Katsir ataupun ahli Madinah, bacaan Kisai Yasin wa. Baik, kemudian ada juga yang dibaca dengan huruf yang dibaca dengan mati, Yasin wal Qur'anil Hakim, sin mati, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini juga salah satu daripada wajah manhaj Asim. Baik, kemudian ada juga yang membaca dengan nun bari atas, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kenapa jadi huruf nun? Kerana sin itu asalnya memang sin ya nun, jadi dihidupkan huruf itu, dia baca baris atas, Yasin wal Qur'anil Hakim. Dan ada yang baca dengan nun, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada yang baris bawah. Ada qiraat yang membaca dengan baris bawah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi bacaan yang rajih bagi Hafs Asim, maka hendaklah dibaca secara nadi, izhar, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu bagi bacaan Hafs Asim. Jadi kalau sekiranya kita menyambungkan akan makan ayat tersebut. Baik. Jadi kalimah Yasin ini dia kalau nak diterangkan dari segi maknanya, memang wallahu a'lam bi muradillah, mana Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui akan maknanya. Dan huruf-huruf ini adalah dikira sebagai mana hanya terdapat huruf-huruf muqatta'ah ni, hanya dia terdapat pada awal-awal surah. Dia tak dapat pada akhir surah, tengah surah, mana awal surah ni. Contoh Hamim, Tasin, Mim, Ain, Sin, Kaf, Sin, Qaf. Itu semua adalah disebut dengan huruf-huruf hijaiyah yang muqatta'ah, pada mana yang terdapat pada awal surah. Baik, ada para ulama tasawuf, mereka ni memberikan pengertian
tentang Yasin ni. Mana pada pandangan para ulama tasawuf mengatakan Yasin itu ya insan. Mana dimaksudnya ialah ya insan. Yasin dia kata ya insan. Wallahu a'lam. Makna yang tepat hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui tentang makna itu. Adapun makna yang diartikan oleh para ulama, sama ada ulama tasawuf ke ulama apa ke, maka pada ketika itu mana dia mana tidak kita kata tidak menepati pada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mana kalau kita lihat Yasin ni sebab turun surah Yasin ni lah kerana terdapat antara orang kafir Mekah. Sebab surah ni surah Makkiyah. Jadi orang-orang kafir ni telah menyangkal akan dakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Mereka menolak. Orang-orang kafir ni, orang-orang musyrikin, orang-orang daripada kafir Mekah yang terdiri daripada orang jahiliyah ni, kafir jahiliyah, mereka ni menolak, tidak mempercayai akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bukannya rasul, engkau ni bukan utusan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan akan surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah Yasin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagi menolak anggapan orang-orang kafir Quraisy, menolak pada tanggapan yang mereka mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan seorang rasul. Ini asbab bin nuzul, ataupun sebab turun ayat daripada surah Yasin ni, kerana orang-orang kafir ni dia tak nak beriman dengan Nabi, dia tak nak beriman dengan Allah, maka dia kata mana kamu ni bukan utusan Allah. Mana kalau utusan Allah ni yang datang kepada kami adalah terdiri daripada para malaikat. Dia kata malaikat dan sebagainya. Jadi dia kata kalau malaikat yang turun baru kami beriman. Sedangkan itu cuma adalah maknanya tipu helah mereka untuk nak mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim, dan demi sesungguhnya, waw tu mana waw dan sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah waw wal Qur'an. Waw tu bukan maksud dan. Sebab dalam Quran dia ada dua makna waw. Satu waw dan tu mana waw mana yang menghubungkan, dan ada satu lagi mana waw maksudnya Allah bersumpah. Mana huruf sumpah ni ada tiga. Mana wallahi, tallahi, billahi. Itu huruf ni. Mana kalau kita bersumpah dengan wallahi, mana kita sebut wallahi, bermakna kalau kita menipu, bermakna akan dikenakan balak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut wallahi, makna kalau kita nak kita nak katakan yang kita tak buat sampaikan kita bersumpah kata wallahi, wabillahi, watallahi, mana tiga ni waw, ta dengan ba adalah merupakan ayat qasam, ayat sumpah. Jadi makna kalau orang yang langgar sumpah, dia makna nak keluar daripada sumpah dia itu tadi. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala kata, iaitu kalimah aiman, mana dia syarat orang yang nak langgar sumpah ni, yang pertama dia nak kena beri makan 6 orang. 6 orang makan, beri 6 orang makan, orang miskin.
Mana beri makan kepada 6 orang fakir miskin. Itu kalau nak langgar sumpah. Kalau tidak, mana dia langgar juga sumpah tu, mana dia main-main dengan sumpah, bermakna dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hidup dia tidak akan senang, hidup dia tidak akan tenteram. Kenapa? Sebab dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tak mampu nak beri makan dengan orang-orang miskin seramai 6 orang, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Mana dia kata nak kena puasa. Dalam surah Al-Maidah Allah sebutkan mana imanakum, mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Quran tentang bagaimana dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mana sumpah itu sendiri. Ada dia punya Allah Subhanahu wa taala mana menyebutkan tentang bagaimana kita nak melanggar ataupun kita nak menolak sumpah kita tu daripada kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Aqadtumul ayman. Fa kafaratu it'amu 'ashara. Mana dia kena beri makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imun, daripada apa yang dia biasa makan dekat rumah yang diberikan kepada ahlinya, au kiswatuhum, ataupun memberikan pakaian kepada mereka 10 orang, atau tahriru raqabah, ataupun dia kena memerdekakan seorang hamba. Kalau tak boleh, faman lam yajid, kalau dia tak boleh semua ni, mana fasiyamu salasati ayyam, maka dia hendaklah berpuasa 3 hari. Zalika kafaratu, itulah mana kafarah kepada orang-orang yang melanggar akan sumpah mereka. Idza halaftum, jika kamu bersumpah, kamu mungkin jadi pada sumpah itu. Mana kalau kita kata wallahi mana aku akan datang, tapi tiba-tiba tak datang, itu mana sumpah dengan Allah. Jadi sebab itu mana kita lihat bahawa waw dekat sini adalah waw yang Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah akan nama Quran, akan kalam dia, dan demi Al-Quran, demi kalam aku yang Al-Hakim, yang bijaksana, kalam aku yang benar, kalam aku yang memberikan petunjuk. Innaka laminal mursalin, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Mana Allah Subhanahu wa taala beritahu innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, laminal mursalin, adalah sememangnya seorang rasul yang diutuskan Allah. Jadi inilah ayat yang mana bila mana orang-orang kafir tadi tak nak terima yang Nabi SAW ini seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi, ya Muhammad, innaka laminal mursalin. Kau jangan takut, iktiraf ni aku yang bagi, bukan mereka yang bagi, bukan orang kafir yang bagi kamu, yang menolak kerana kamu ni rasul ataupun tidak. Aku yang menjadikan kamu, aku yang Allah kata innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, akulah yang melantik kamu sebagai rasul. Laminal mursalin, aku yang berikan kenabian kepada kamu, aku yang memberikan pangkat kerasulan kepada kamu. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala tadi, mana dia telah bersumpah dengan nama Al-Quran, kitab yang kukuh, kitab yang sempurna, kitab yang kukuh, kitab yang sempurna, kitab yang tak berubah, mana kitab yang penuh dengan hikmah. Mana Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang penuh dengan hikmah, dan mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mana Al-Quran itu sebagai
dalil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada pun tentang mana Al-Quran itu yang Allah sebutkan dalam ayat ini yang dipakai untuk menjadi sumpah. Mana kalau kita kata adalah bersifat hukum. Mana kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri dah bersumpah dengan Al-Quran, maka pada ketika itu kekuatan, kerana Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Mana sifat Al-Quran itu dengan sifat yang kukuh, mana sifat yang tidak berubah daripada dulu sampai pada daripada mula diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada hari ini, mana tak pernah berubah. Mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan mana kita tahu bahawa mana Al-Quran itu adalah mana mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu mana orang yang baca Quran dia akan dapat hikmah. Allah berjanji, Allah bersumpah wal Quranil hakim. Siapa yang baca Quran pasti akan mendapat hikmah. Apa hikmah dia? Allah dia saja yang tahu. Ya, mungkin Allah nak beri hikmah dia, maknanya dia boleh jadi kepandaian. Mungkin Allah nak berikan hikmah dia akan akan mendapat ganjaran dan sebagainya. Apa sahaja. Mana hikmah ni adalah satu kebaikan. Hikmah ini adalah satu pemberian kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ni manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita ni, kita apa sesuatu yang berlaku ni adalah kita kena pandang daripada sudut hikmah. Ya, kita kena pandang daripada sudut hikmah. Ya, kita kena musibah. Hari ini kita kena musibah dengan COVID. Ya, maka orang yang beriman dia tidak akan mencaci siapa, tidak akan menghina siapa, tidak akan menuduh sesiapa kalau dia pandang itu ada hikmah di sebaliknya. Maka bila dipandang sesuatu itu ada hikmah di sebaliknya, maka dia akan redha. Ini orang-orang beriman. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, Allah berikan kepada kita kaya, ada hikmah di sebalik kekayaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita musibah, Allah berikan kepada kita nikmat, Allah berikan sebagai apa saja, mana dia ada hikmah dia. Dia ada kebaikan dia, ada asbab dan musabab yang berlaku supaya sama ada Allah nak naikkan darjat orang-orang mukmin ataupun Allah Subhanahu wa taala nak beri peringatan kepada orang-orang mukmin. Ini kelebihan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata wal Quranil hakim, dan demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah ini. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapat hikmah, dan hikmah yang paling besar adalah mana dia akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mana dia akan dapat mana sesuatu yang mana ajaib ataupun sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kita tak tahu. Sebab setiap orang mana apa yang dia dapat itu sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Kenapa kadang-kadang kita ni bila buat tak jadi, kita kena orang beriman kena pandang pada hikmah ni. Kena pandang pada sudut hikmah apa yang berlaku. Jadi bila kita nampak sesuatu tu ada hikmah di sebaliknya, maka kita akan redha. Kita akan redha dengan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala. Kita akan redha apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sebab itu mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Quran.
Maksudnya Al-Quran itu ialah kalam Allah, mana Allah bersumpah dengan kalam dia sendiri. Siapa yang baca Al-Quran, siapa yang menghayati Al-Quran, yang mentadabbur Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran, pasti akan mendapat hikmah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala kata ala siratin mustaqim. Allah kata dan di atas jalan yang lurus. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang ketiga tadi, innaka laminal mursalin, ya Muhammad sesungguhnya engkau adalah seorang rasul, seorang yang daripada kalangan manusia yang aku utuskan kamu sebagai rasul. Rasul untuk apa? Ala siratil mustaqim. Dia sambung. Adalah di atas jalan yang lurus, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mana ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus itu ialah mana engkau ya Muhammad, innaka ya Muhammad yang aku lantik menjadi rasul itu adalah diutuskan untuk mengajak untuk mengembalikan manusia semula kepada jalan Allah, jalan yang sebenar. Ala siratil mustaqim ni mana bukan sirat mustaqim tu. Maksudnya ala siratil mustaqim itu bukanlah bermaksud jalan titian siratul mustaqim. Mana ayat ini menjelaskan ala siratil mustaqim itu ialah makna jalan yang padanya ada rahmat Allah Ta'ala, jalan yang lurus yang ada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang mengajak manusia mentauhidkan Allah Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu para ulama mengatakan man arafa rabba nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah diri dia, maka dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini antara mana yang disebutkan oleh para ulama tentang ala siratil mustaqim. Mana Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan tujuan untuk nak suka-suka, bukan tujuan untuk nak bersenang lena, bukan tujuan untuk nak mana saja-saja, tetapi adalah untuk mengajak semua manusia. Rahmatan lil alamin, bawa rahmat kepada sekalian umat. Mana bukan untuk tujuan orang mukmin saja, tetapi untuk semua manusia sekalian. Mana kalau kita tidak dengan sebab kerana Nabi SAW, belum tentu lagi kita ada dalam surau. Belum tentu lagi kita nama Ahmad, belum tentu kita nama. Kita tengok dulu di Filipina, negara-negara yang dulunya ada orang Islam, di selatan Thailand, di Thailand pun ada ramai asalnya orang Islam. Tapi bila masuk penjajah, memerintah, akhirnya semua agama yang ada, terutamanya agama Islam ditukar. Lepas itu ada setengah pendapat kata Filipina tu, Manila tu dia asal daripada Amanillah. Kalimah Amanillah. Mana aman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan dulu di Manila adalah orang-orang Islam, orang di Filipina. Sebab tu yang mereka yang lari daripada Filipina, daripada jajahan di Perancis, maka pada ketika itu yang Islam, yang puak-puak Moro ni, yang lari daripada Filipina, dia tinggal ke Moro. Itulah mana antara sati baki daripada orang Islam. Yang lain semua telah dikristiankan. Begitu juga di Thailand. Ada kawan saya, dia sama belajar dengan saya, tapi dia pergi Madinah, kemudian dia balik di Thailand, dia orang Thailand. Mana dia kata satu kampung dia pergi berdakwah, asal kampung tu memang orang Islam. Tapi disebabkan Budi tu, orang Buddha,
mana orang muda ni kuat dia punya tu, maka akhirnya mana satu kampung mana dimurtadkan. Sekarang ni dia buat kempen untuk nak mengislamkan balik. Ya, satu hari dia boleh mana masukkan orang Islam ramai, kadang-kadang 500 orang, 40 orang, 50 orang. Ini bahasa Muslim. Jadi sebab itu mana kita kata bahawa Nabi SAW ni diutuskan oleh Allah untuk apa? Adalah untuk dia mengajak manusia kepada jalan lurus, nak ajak manusia kepada jalan mana sirat yang mengajak manusia kepada mana syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima Allah mengatakan Tanzilal Azizur Rahim. Ya, mana Al-Quran itu tanzil. Ya, mana Al-Quran itu turun daripada Aziz Ar-Rahim. Aziz adalah nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim juga adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana Al-Quran ini turun daripada Allah yang bersifat aziz. Al-Aziz mana perkasa. Ya, yang maha perkasa, yang maha kemuliaan, aziz, dan juga yang maha penyayang. Ini dua sifat Allah antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tanzilal Azizir Rahim. Yang mana Al-Quran ini Allah tu yang Al-Quran itu diturunkan ataupun Al-Quran itu daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Turun daripada Allah yang bersifat perkasa. Ya. Maknanya kita lihat bahawa kalimah turun tanzil ni, ya, kalau kita kata mana kalam Allah Subhanahu wa taala ni, bila sebut kalam adalah satu tuturan percakapan. Ya, Allah bercakap. Ya, tapi Allah bercakap tidaklah seperti mana manusia cakap. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala ketika mana wujudnya Allah Subhanahu wa taala belum ada apa-apa dekat alam. Ya, tak ada malaikat, tak ada alam, tak ada langit, tak ada bumi, tak ada arash, tak ada apa pun lagi. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bersifat dengan mana wujud wajibal wujud, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi mana pada ketika itu apabila Allah Subhanahu wa taala mana dalam keadaan wujud Allah taala itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang pertama sekali. Makhluk yang dijadikan Allah taala yang pertama ialah al-qalam. Ya, Allah jadikan al-qalam. Qalam ni pen. Ya. Kemudian yang kedua makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah al-lauh. Mana lauhul mahfuz. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala mana menyuruh akan kalam, akan qalam menulis akan kalam Allah. Sebab itu mana kalam Allah taala itu dicatat oleh al-qalam. Ya. Sebab itu kalau kita lihat di mana Jibril alaihi salam diambil kalam Allah taala ni, Al-Quran ini bukan maksudnya diambil daripada apa yang telah ditulis oleh qalam. Dan apa yang telah ditulis. Kemudian pada ketika itu mana diambil baca, dia baca depan Allah Subhanahu wa taala. Bukan diambil direct mana Allah baca, okey, mana Jibril pun tak. Mana dia baca dulu. Ya, mana Jibril alaihissalam diambil itu daripada Lauhul Mahfuz, dibaca dulu, kemudian Jibril talaqi depan Allah Taala. Ya, Jibril talaqi, kemudian Allah membenarkan apa yang telah dibacakan oleh Jibril, barulah diturunkan. Kalimah tanzil itu diturunkan. Ya, bukan makna dia direct daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia adalah kalam Allah. Mana Al-Quran itu kalam Allah. Cuma mana apabila Allah menjadikan qalam untuk mencatat segala kalam Allah Subhanahu wa taala itu,
maka Jibril ambil dia daripada Lauhil Mahfuz. Itu kita faham. Ya, ambil dia Jibril tadi hafal, Jibril baca, kemudian dia persembahkan di hadapan Allah. Dia baca, ya Allah, aku nak hantar kepada Muhammad, mana maka Allah kata baca dulu, aku nak dengar. Maka Jibril pun bacalah depan Allah Subhanahu wa taala kalam Allah yang telah dihafal sendiri oleh Jibril alaihissalam. Kemudian pada ketika itu dibawa turun. Jadi sebab itu Jibril bawa turun ada dua pendapat. Ada satu pendapat mengatakan bahawa apa yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dihafal oleh Jibril alaihissalam. Yang keduanya, ada setengah pendapat mengatakan huruf ayat-ayat Quran itu diambil daripada Lauhil Mahfuz kemudian dibawa kepada langit dunia. Mana diambil bentuk-bentuk tulisan itu, wallahu a'lam. Tapi pendapat yang masyhur mengatakan mana dia dalam bentuk hafalan, hafalan yang dihafal oleh Jibril alaihissalam, bawa turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah nanti kita sambung ayat yang kelima, ayat yang keenam, tentang ayat yang seterusnya berkaitan dengan Al-Quran itu mana adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, mana diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sambung depan pada ayat yang ke-6. Besok kita lihatlah tentang kitab kita tentang kelebihan Al-Quran. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك رضا قولنا ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نسألك من فاعف عنا ووالدينا والمسلمين والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.